Berita menarik hari ini di asoka.com Ahad 3 Oktober. Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jinor menegaskan kerajaan negeri akan sentiasa memastikan setiap pindaan polisi kerajaan adalah atas dasar kesejahteraan rakyat, terutama yang membabitkan soal ekonomi negeri dan rakyat. Berikutan itu, beliau berkata pihaknya akan meneliti setiap perkara yang membabitkan perubahan dasar atau pindaan undang-undang agar tidak bercanggah dengan perlembagaan atau menjejaskan hak dan kepentingan rakyat Sabah. Katanya perkara itu dijelaskan dalam perbincangan dengan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Wan Junaidi Tuanku Jaafar dan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Sabah dan Sarawak Datuk Seri Dr. Maximus Ongkili hari ini. Tambahnya, beliau percaya di bawah kepimpinan baharu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, agenda untuk mengembalikan hak-hak rakyat Sabah dan Sarawak bukanlah omong kosong. Sebaliknya, antara fokus utama kerajaan yang akan ditunaikan. Sementara itu, UMNO Sabah mengambil pendirian akur kepada keputusan UMNO Pusat berhubung soal agihan kerusi yang akan ditandingi parti itu pada pilihan raya umum ke-15. Ketuanya Datuk Seri Bung Mokhtar Radin berkata, UMNO Sabah akan mengikut keputusan UMNO Pusat untuk mempertahankan kerusi yang ditandingi pada pilihan raya lalu. Berikutan itu, katanya UMNO Sabah sedia berdepan dengan mana-mana parti termasuk Parti Peribumi Bersatu Malaysia pada PRU 15 yang dijangka diadakan seawal tahun depan. Katanya UMNO sudah mengharungi pelbagai dugaan dan pernah menang atau kalah dalam pilihan raya sebelum ini. Sehubungan itu, katanya ia tidak menjadi masalah kepada UMNO Sabah untuk berdepan mana-mana parti dalam PRU akan datang. Beliau yang juga ahli Parlimen Kinabatangan turut meminta agar semua jentera parti di semua peringkat untuk bersedia menghadapi PRU 15. Ketika ini, UMNO Sabah hanya memiliki 2 kerusi parlimen, iaitu di Kinabatangan dan Kimanis. Semalam, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin dilaporkan berkata pihaknya sedia berdepan dengan UMNO pada PRU 15 jika gagal mencapai kata sepakat mengenai kerjasama antara parti. Seterusnya, penemuan 11 bangkai penyu hijau di perairan pantau-pantau Pulau Bumbung Semporna semalam bukan dilakukan oleh penduduk tempatan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sulabayan Datu Jaujan Sambakong berkata, perbuatan itu amat kejam dan langsung tidak dapat diterima. Katanya beliau amat yakin ia bukan perbuatan orang tempatan kerana tiada sesiapa yang memakan isi penyu. Jaujan berkata beliau berharap pihak berkuasa dapat menjalankan siasatan menyeluruh sehingga ke akar umbi untuk menangkap pihak bertanggungjawab. Sehubungan itu, Jaujan menyarankan masyarakat setempat termasuk pimpinan peringkat kampung supaya sentiasa peka dan membuat laporan sekiranya terdapat kejadian sedemikian. Katanya masyarakat perlu memainkan peranan untuk memantau dan melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya melihat insiden seperti itu berlaku di kawasan mereka. Dalam kejadian semalam, sebanyak 11 bangkai penyu hijau ditemui di perairan pantau-pantau menerusi ops bersepadu khazanah yang dijalankan pasukan gerakan AM PGA bersama Jabatan Hidupan Liar Sabah dan Jabatan Perhutanan Sabah. Bangkai penyu itu ditemui mereput selain keadaan bangkainya terburai, manakala isinya pula dimasak dan dimasukkan ke dalam karung. Sementara itu, polis sedang menyiasat tindakan kejam individu yang membunuh 11 ekor penyu hijau di perairan pantau-pantau Pulau Bumbung Semporna semalam. Ketua Polis Daerah Semporna Superintenden Farhan Lee Abdullah berkata pihaknya telah menerima laporan berkaitan kejadian itu semalam. Katanya kini polis sedang menjalankan siasatan untuk mengenal pasti pelakunya. Sehubungan itu, Farhan meminta penduduk di daerah ini yang mempunyai maklumat mengenai perkara itu agar segera menyalurkan kepada polis untuk membantu siasatan sekaligus menangkap pelaku terbabit untuk dibawa ke muka pengadilan. Berita seterusnya,
Seorang daripada dua beradik tiri yang dikhawatiri lemas selepas dilaporkan hilang ketika mandi di pantai Universiti Malaysia Sabah, kampus antarabangsa Labuan, Sungai Pagar di sini hari ini ditemui selamat. Mangsa Al-Faiz Rizal Adnan, 23, yang ditemui selamat sudah dihantar ke Hospital Labuan untuk mendapatkan rawatan lanjut. Manakala adiknya Al-Saif Manahan, 17, masih gagal ditemui sehingga kini dan operasi mencari terus dijalankan. Jurucakap Pusat Gerakan Operasi PGO Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.45 petang. Katanya sepasukan 5 anggota dan pegawai dikerah ke lokasi kejadian bersama jentera dan bot bomba untuk menjalankan operasi mencari. Menurutnya ketika ditemui mangsa dilaporkan terapung dalam keadaan lemah sebelum diselamatkan pasukan mencari dan menyelamat JBPM yang menjalankan operasi. Setakat jam 4.30 petang tadi, mangsa yang hilang masih gagal ditemui. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana tindakan seorang pesakit COVID-19 yang cuba melarikan diri bertukar cemas apabila dia terperangkap di tingkat 1 Hospital Keningau di sini pagi tadi. Dalam kejadian jam 6 pagi itu, mangsa wanita berusia 24 tahun itu bagaimanapun berjaya diselamatkan pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau yang hadir membantu di lokasi kejadian. Difahamkan wanita itu kluster pesakit bawah siasatan PUI dan dimasukkan di ward Hospital Keningau sejak semalam. Ketua BBP Keningau Syarudi Delamin berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 6.19 pagi. Katanya sepasukan 7 anggota dan pegawai dikerah ke lokasi kejadian bersama jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS. Sebaik tiba di lokasi kejadian, mangsa didapati terperangkap di tingkat 1 di bahagian luar bangunan Hospital Keningau. Menurutnya, mangsa dibawa turun sebelum diserahkan kepada pihak hospital dan polis untuk tindakan selanjutnya. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.